Apa kabar semua? Subscriber saya, viewer saya, peminat anak-anak buah. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang tinggal di Kluang, Johor. So sebelum saya bermula, sila ingat untuk menempah buku daripada saya jikalau kamu ingin membeli sekarang mesti tempah. Ini nomor WhatsApp saya 019 7878 299. Sila WhatsApp saya kalau kamu ingin membeli buku saya sekarang juga. Buku ini saya tulis kerana saya rasa amat penting para pelajar, sesiapa yang ingin belajar bahasa Inggeris mengetahui atau memahami penggunaan grammar. Sebab English grammar sangat penting tetapi paling susah. Ramai pelajar yang tidak memahami mengapa kelemahan banyak pelajar ialah dari segi grammar. Sebab itu saya pilih grammar sebagai fokus saya. Buku saya menumpukan kepada fokus bahagian grammar. Dari bab yang pertama hingga bab yang terakhir semuanya grammar. Saya boleh cakap lengkap. Dan kesemuanya ada 1384 soalan khusus untuk kamu belajar sendiri. Buku ini lengkap dengan jawapan dan penerangan. Setiap bab saya buat penerangan dan setiap bab saya keluarkan soalan. Jadi kalau kamu beli buku saya, kamu boleh buat latihan di rumah. Dan saya juga bimbang kalau belajar sendiri, kalau ada masalah bagaimana. Sebab itu, apabila saya sudah edarkan buku saya akan muat naik video-video di YouTube channel saya. Dan saya akan mengikut buku saya. Setiap bab saya akan buat ulang kaji. Saya akan buat penerangan. Lepas itu ulang kaji setiap soalan dalam buku saya. Supaya kamu betul-betul memahami. Kalau betul sangat baik. Kalau tak betul tidak apa. Sekurang-kurang kamu tahu mengapa jawapan kamu salah. Itu paling penting. Dan jikalau kamu ingin membeli, menempah, sila sekarang WhatsApp saya sekarang dan beritahu saya lah berapa buah buku yang kamu ingin membeli. Saya hanya ada satu title, satu sahaja. Setakat ini baru keluarkan satu buku, sebuah buku. Jadi kalau saya cakap berapa buah, maksudnya mungkin kamu beli, dua orang beli atau seorang beli dua buah buku. Baik. Sekarang saya ke bab 128. Ini juga hasil seorang subscriber. Saya rasa mungkin dia pelajar. Dia tulis ini. Dia tulis he free now. So we can talk to him. Dan dia cakap kepada saya, dia tulis dan dia beritahu saya, dia kata ini salah. Dia kata dia dimaklumkan bahawa ini salah, tetapi dia tidak tahu mengapa. Jadi dia tanya saya, bolehkah dokter terangkan mengapa salah? Saya ingin memahami. Jadi saya menjawab, saya cakap okey, tiada masalah. Okey. Kalau ingin tahu mengapa kamu salah, maka saya ajar satu bab tentang kesalahan. Kamu ini memang salah, memang salah. Yang salah bahagian sini sahaja, belakangnya semua betul. Ini saja salah, he free salah. So free ada dua arti memang kamu tahu, bebas, free. Free di sini atau saya lepaskan kamu, I free you, boleh juga. Tapi di sini free ialah adjective, sifat nama. Adjective menggambarkan namaan. So contoh adjective, hungry, lapar.
Small, kecil. New, baru. Big. New bukan baru, new, baharu. Big, besar. Ini semua dipanggil adjectives, sifat nama. Atau bahasa Malaysia kita panggil adjective. Nouns, nouns ialah kata nama am. Nouns dibahagikan kepada 4 kumpulan, 4 kategori. Pertamanya orang, binatang, benda, dan tempat. Untuk orang mungkin boy, girl, father, mother, teacher. Animals, cat, mouse, tikus, rabbit, tiger, lion. Things, kereta, car, motorcycle, table, chair, bag. Places, tempat, sekolah, school. Atau post office. Atau tasik, lake, atau river, sungai. Semuanya huruf kecil. Huruf kecil. Okay? So ini adjective menggambarkan nouns. Adjectives describe nouns. Jadi saya cakap lelaki. Kemudian saya cakap a hungry boy, seorang lelaki yang lapar. Lapar ialah adjective. Small, a small cat. Small ialah adjective. Noun ialah cat. New, a new car. Baharu, baharu ialah adjective, sifat nama. Dia menggambarkan kereta. Kereta ialah noun. Big, a big school. Big ialah adjective. Dia menggambarkan noun. Noun ialah school. So saya beri kita sini 5 contoh. Kamu mesti faham. The boy is hungry. Boy ialah noun. Hungry ialah adjective. Betul? Hungry adjective, boy noun. Di tengah-tengah, di hadapan adjective mesti ada is atau am atau are atau was atau were. Ataupun kata kerja, contoh feel, I feel sad, I feel happy, I feel hungry. Boleh juga. Pokoknya di hadapan adjective hungry, dia mesti ada kata kerja di mana kita panggilnya verbs. Mesti ada verb di hadapan adjective. The boys satu, the boys banyak, is menjadi are. Hungry, hungry. Jadi hungry ialah adjective, boys ialah noun. Di hadapan adjective mesti ada are, is, am, atau was, atau were. The boy was hungry. Was masa lalu. Kalau satu orang was, boy ialah noun, hungry ialah adjective. Di hadapan adjective mesti ada am, is, are, was, were, ataupun be, ataupun kata kerja. The boys were hungry. Hungry ialah adjective, the boys ialah noun. Were masa lalu. Kalau banyak mesti gunakan were. Di hadapan adjective mesti ada am, is, are, was, were, ataupun be. The boys will be hungry. Will be masa akan datang. Be itu tak boleh sendiri. Dia hanya sebelah kaki. Di hadapan be mesti ada will be, shall be, could be, should be, would be, dan lain-lain. So, the boys noun. Hungry adjective. Di hadapan adjective am, is, are, ataupun was, were, be. Okay? Ini masa sekarang, ini masa lalu, ini masa akan datang. Faham? Senang saja. So, ayat kamu, ayat subscriber yang bertanya saya. Sekarang saya harap kamu di hadapan video saya juga supaya boleh faham. Kamu tulis kepada saya, he free now so we can talk to him. Dan kamu cakap salah. Kamu ingin tahu mengapa salah. Sekarang sudah faham. So, he ialah pronoun, free ialah adjective. Betul? He ialah pronoun. Pronoun maksudnya ganti nama. I, you, we, they, he, she, it ialah pronoun. Maksudnya orang. He sama dengan the boy. Sama. Kemudian belakangnya free ialah adjective. Free ialah adjective. Di hadapan adjective kamu tulis apa? Am, is, are, was, were, be. Apakah jawaban? Is.
Mengapa? Sebab kamu gunakan now, sekarang. Hanya dua jawaban, am, is atau are. The boy ialah he she, it kita guna is. Kalau I kita guna am. Kalau you, we, they kita guna are. Betul? Jadi the boy ialah he. Kalau he kita guna is. Sebelum kita tulis adjective. Di hadapan adjective mesti ada am, is, are, was, were atau be. Ataupun kata kerja lah. Macam tadi contoh saya cakap feel, berasa. So we can talk to him. Belakang betul sebab now ialah sekarang. Kalau sekarang memang kita guna can. Kita tak boleh guna could. So ayat ini bahagian depan saja yang salah. Bahagian belakang itu betul. Tetapi dari segi kita membuat pembetulan untuk pelajar, waktu kita semak jawaban memang salah. Kita tak boleh cakap he free, you free. You free? Ya di pejabat kita kerap dengar orang cakap kan, you free? Let's go for a drink. You free? Setakat cakap itu secara informal, tidak formal macam bahasa pasar. Itu okey. Tapi ini untuk peperiksaan atau waktu kita naik ke pentas untuk memberi ucapan. Saya rasa you cakap you free macam itu, pendengar yang pandai bahasa Inggeris terus tahu orang ini menggunakan bahasa pasar untuk membuat satu ucapan atau penulisan atau percakapan rasmi. Jadi salah. Okay, so saya berharap kamu suka akan video saya. Yang penting kamu faham seperti saya cakap. Pokoknya, yang penting kamu faham. Terutama subscriber yang bertanya saya soalan ini, memang dia keliru dan dia tanya saya pasti akan menjawab. Saya pasti akan membantu. Sebab untuk seorang yang sedang belajar, jikalau dia salah, walaupun dia berusaha, walaupun dia cuba, dan walau dia salah, tetapi dia tidak diberi tunjuk aja mengapa dia salah, pasti dia berasa kecewa, pasti dia berasa duka cita. Jadi saya tidak mau. Okay? Kamu mesti belajar dengan perasaan yang suka hati, excited to learn. Itulah sikap yang saya rasa best. Oke, setakat ini sahaja. Saya harap kamu suka akan video saya. Jikalau kamu suka, sila like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.